Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awal ni rakaman kami lakukan di World Trade Center PWTC Kuala Lumpur dan pada malam ini sejajar ataupun selaras dengan pengumuman pihak kerajaan membuka lebih banyak sektor ekonomi dalam window ataupun dalam era PKP ini ataupun pemulihan ini. Maksudnya kita akan melihat lebih banyak aktiviti rakyat di pelbagai sektor. Antara yang besar dibenarkan iaitu pergerakan merentas negeri yang sebelum ini ditutup sejak 18 Mac lalu. Ini melegakan banyak pihak bagi seluruh rakyat Malaysia yang selama ini ingin pulang ke kampung ataupun bertemu sahabat handai dan juga ahli keluarga, apatah lagi dalam musim Hari Raya Idul Fitri ini. Begitu juga lebih banyak sektor ekonomi dibuka untuk membolehkan masyarakat, majikan dan juga pekerja kembali ke tempat kerja masing-masing untuk memulihkan ataupun merancakkan sektor ekonomi dan dapat mengurangkan impak pengangguran dan juga bagaimana majikan dapat membina semula kapasiti perniagaan mereka. Tetapi dari sudut kesihatan awam ada juga kebimbangan. Benarkah rakyat Malaysia dan seluruh sistem kesihatan awam kita sudah bersedia? Jadi di talian melalui Skype sekarang kita bersama Dr. Swee Keng Koh ataupun Dr. Koh. Selamat petang Dr. Koh. Selamat petang Nazri dan Assalamualaikum, selamat Hari Raya juga kepada semua. Terima kasih Dr. Koh. Dr. Koh, dengan pengumuman semalam oleh Perdana Menteri dan juga ingatan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, apa yang perlu kita rasa ataupun lakukan dengan lebih banyak sektor dibuka untuk mengimbangi kesihatan awam? Itu yang sudah kita lakukan sejak 18 Mac lalu dan sekarang kerajaan membuat satu keputusan besar untuk lebih banyak sektor ekonomi dibuka. Dalam masa yang sama kita akan bergerak ke arah era normalisasi selepas 31 Ogos akan datang jika kita dapat membendung terus rantaian COVID-19 ini. Jadi sebagai pakar kesihatan awam, apa reaksi awal Dr. Koh? Terima kasih Nazri. Reaksi pertama adalah bahawa langkah untuk membuka Malaysia kepada lebih banyak sektor, bukan saja sektor ekonomi tetapi juga sektor budaya, sektor sukan, sektor dari segi agama juga adalah satu langkah yang mungkin tepat pada masanya. Kerana kalau mengikut statistik, jumlah kes baru dengan kes-kes yang telah di-discharge, kes baru itu menurun, kes yang di-discharge itu sudah meningkat. So rata-ratanya performance ataupun prestasi untuk sistem kesihatan Malaysia bolehlah dikatakan mencukupi untuk kita memberikan lebih banyak kebebasan, kelonggaran kepada semua rakyat Malaysia. Tapi susah juga Nazri kalau kita nak katakan apakah masa yang paling tepat sekali kerana tiada bukti yang kukuh untuk kita menyokong masa yang paling tepat sekali. Semua ini bergantung pada budi bicara, bergantung kepada statistik-statistik dan nombor-nombor yang dikumpulkan pada setiap hari. So masa dia lebih kurang okeylah, bolehlah dikatakan sesuai untuk kita membuka Malaysia. Tetapi Nazri, izinkan saya juga berkata bahawa peperangan, kalau kita gunakan perkataan peperangan di antara manusia dengan COVID ni tidak habis. So, kita masih belum menang. Kemenangan itu akan sampai bila ada vaksin. Dan sehingga kita ada vaksin untuk seluruh dunia, maka kita haruslah berwaspada. Walaupun kita mempunyai kebebasan itu mestilah berdasarkan disiplin dan kita juga harus berwaspada seperti yang Nazri ceritakan tadi. Okey, Dr. Koh, menarik apabila Dr. Koh mengangkat bahawa selagi kita tidak menemui vaksin, selagi itulah peperangan kita memutuskan rantaian COVID-19 ini begitu penting. Tetapi semalam juga Datuk Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan kita, memberikan satu kenyataan yang agak besar bahawa Malaysia mampu menangani ataupun memutuskan rantaian COVID-19 biarpun vaksin tidak ditemui lagi. Jadi berdasarkan pengalaman Malaysia sepanjang PKP ini sejak 18 Mac lalu, beliau yakin dengan disiplin yang ditunjukkan, dengan norma baru yang di-embrace oleh rakyat Malaysia sepanjang 3 bulan ini, beliau yakin rantaian COVID-19 ini dapat dikurangkan walaupun vaksin tidak ditemui. Bergantung juga dengan pengalaman kita menangani SARS dan juga MERS-CoV pada beberapa tahun lalu. Jadi ini satu kenyataan yang besar
walaupun kita tahu virus ini ada di mana-mana dan mampu muncul semula di mana sahaja, tetapi Kementerian Kesihatan membuat kenyataan itu. Apa maksud yang boleh kita baca, Dr. Koh? Terima kasih Nazri. Nazri, izinkan saya kita kembali ke sejarah sedikit ya untuk kita tengokkan apakah beza di antara COVID sekarang tahun 2020 dengan penyakit ataupun wabak SARS ya tahun 2003 dengan wabak MERS CoV lebih kurang tahun 2014-2013. Beza yang pertama, sekarang pandemik ataupun wabak COVID sekarang ni sangat besar, sangat berleluasa. Lebih kurang 7 juta kes di seluruh dunia dan lebih kurang 150-180 negara, kita boleh katakan semua negara di dunia ni telah pun ada kes COVID. Lebih kurang 7 juta kes, 400,000 orang telah meninggal dunia disebabkan oleh COVID. Kalau kita bandingkan dengan SARS ya semasa tahun 2003, di seluruh dunia lebih kurang 800,000 kes dan di negara Malaysia 5 kes. MERS 2,500 kes, 80% daripada 2,000 kes itu di negara Arab Saudi dan di Malaysia hanya 1 kes. Maksud dia semua wabak tu memang ada perbezaan dan untuk SARS dengan MERS kita tidak ada banyak negara di dunia masa itu tidak mengamalkan kuarantin ataupun perintah kawalan pergerakan yang berleluasa untuk satu negara adalah kuarantin, adalah isolation, pengasingan adalah juga sedikit ya di antara satu keciranan ataupun negeri yang kecil ataupun pekan yang kecil yang kita kawalkan pergerakan mereka di kawasan yang sangat kecil, tetapi sekarang COVID ini sangatlah besar. Apa pendapat Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham memanglah tepat bahawa kita perlu memang kena berdisiplin sehingga satu masa yang kita boleh menormalisasikan kehidupan kita. Tetapi saya rasa dan pendapat ramai juga pakar kesihatan awam bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia bahawa vaksin ya apabila dia sampai dalam masa 12 hingga 24 bulan yang akan datang ya 1 hingga 2 tahun yang akan datang merupakan satu kita boleh anggapkan satu keperluan ya yang sangat penting untuk kita mengakhirkan wabak ini. Kerana kalau tidak, kita mungkin akan mengalami apa yang kita tengokkan di negara-negara seperti Amerika Syarikat di mana mereka ada lebih kurang 100,000 kes kematian disebabkan COVID dan lebih mungkin beratus-ratus ribu ataupun mungkin berjuta kes sebelum wabak ini akan berakhir. So apa yang Ketua Pengarah Kesihatan katakan adalah perlu tetapi mungkin tidak mencukupi. Vaksin itu merupakan keperluan untuk kita membendung ataupun mengakhiri wabak ini. Adakah kita boleh gambarkan situasi COVID yang akan datang ini menjelang 12 bulan ke 24 bulan ini seperti mana yang kita alami kes denggi? Walaupun kita tahu kes ini satu penyakit yang membawa maut, tetapi sampai sekarang pakar perubatan tidak mampu ataupun tidak berjaya menemukan sebarang vaksin. Saya yakin dengan keupayaan sistem kesihatan dan juga para profesional kesihatan, doktor, jururawat, paramedik, pegawai farmasi dan sebagainya untuk membendung kalau kita katakan ada kemungkinan gelombang kedua, gelombang ketiga di negara Malaysia itu ada kemungkinan. Tapi saya yakin dengan keupayaan ya dan kapasiti untuk sistem kesihatan kita untuk mengawal gelombang tersebut termasuk dengan mengurangkan ya flatten the curve ya istilah ni dah lama kita tak dengar supaya kita tak nak beramai sangat orang kena COVID pada satu masa yang sangat singkat. Kalau semua orang kena COVID pada masa yang sangat singkat, keupayaan hospital tu mungkin akan dilumpuhkanlah sebab ini macam bila beratus ke beribu orang datang ke jabatan kecemasan tu memang jabatan kecemasan tu susah nak berfungsi dengan baik. So yang tu hujah saya yang pertama bahawa saya yakin dengan keupayaan sistem kesihatan kita. Tetapi kalau kita balik ke sejarah sedikit ya dan kita tengokkan politik dari segi global health ataupun kesihatan sejagat ataupun kesihatan umum sedunia Nazri, ada beberapa sebab kita tak ada vaksin untuk SARS, tak ada vaksin untuk MERS dan masih tak ada vaksin untuk denggi. SARS dengan MERS biasa pada kelaziman dia secara kesimpulannya kedua-dua penyakit tersebut tidak berleluasa dan pada masa yang singkat saja. Ramai orang yang kena dan pada peringkat yang singkat saja. Tetapi COVID ni terlalu ramai orang, banyak negara dan masa dia mungkin akan berleluasa.
Oleh sebab yang demikian, maka syarikat-syarikat farmaceutical, kerajaan-kerajaan di seluruh negara termasuk dengan filantropi ataupun mereka yang menderma duit yang banyak seperti Bill Gates dalam Gates Foundation, mereka akan meletakkan pelaburan yang tinggi untuk mencari vaksin sebab COVID berleluasa dan akan mengambil masa yang sangat panjang. Bila masalah tu besar, maka pelaburan tu juga akan besar. Kenapa pula kita tak ada vaksin untuk denggi pada masa sekarang? Ada banyak sebabnya, antaranya adalah masalah sains kerana technicality untuk mewujudkan satu vaksin untuk denggi adalah sangat rumit. Tetapi penyakit denggi juga adalah penyakit di kawasan tropika, iklim khatulistiwa kita katakan. Selagi penyakit itu tidak berleluasa di seluruh dunia ataupun merupakan ancaman kepada kesihatan awam untuk negara-negara yang kaya seperti Amerika Syarikat ataupun negara-negara di benua Eropah, maka tiadalah insentif untuk syarikat-syarikat di negara tersebut ataupun kerajaan di negara tersebut untuk mencari penyelesaian. Kita memang dah ada satu vaksin untuk denggi, Dengvaxia, yang dikeluarkan lebih kurang tahun 2016, tetapi ada masalah sikitlah, tapi masalah tu lebih kurang masalah dengan penyelidikan, bukannya masalah dengan technical ataupun saintifik dia saja. Tapi saya unjurkan Nazri, bila penyakit COVID ini berleluasa dan akan mengancam seluruh dunia, maka syarikat-syarikat dan kerajaan-kerajaan terutama di negeri benua-benua yang kaya seperti Eropah ataupun Amerika Syarikat akan mempunyai insentif, mempunyai dorongan untuk melabur untuk mencari vaksin untuk COVID. Untuk memastikan kita dapat mengelakkan daripada rebound COVID-19, kalau kita boleh ungkapkan seperti gelombang kedua ataupun gelombang seterusnya, apa prasyarat untuk kita mengekang ataupun mengelakkan ia muncul secara mendadak? Kerana kita tahu dari kes statistik Kementerian Kesihatan yang kita sedia maklum saban hari, kes tempatan begitu kecil setakat hampir sebulan ini. Tetapi kes tempatan juga disumbangkan dengan kes yang mendadak dalam masa beberapa minggu ini dari kalangan tahanan pekerja asing ataupun parti itu di depo-depo tahanan kita. Terima kasih Nazri. Nazri, kita buat beberapa andaian dulu untuk saya menjawab soalan ni. Andaian pertama tu, Malaysia terus kita menaikkan sempadan negara, kita mengetatkan kawalan di sempadan negara supaya tiada orang asing yang boleh masuk. Maksud saya, kalau bukan rakyat Malaysia yang akan dikuarantinkan selama 14 hari, rakyat-rakyat dari negara apa-apa sahaja tidak dibenarkan masuk ke Malaysia. Yang tu kita katakan syarat pertama untuk mengawal sempadan untuk Malaysia. Dan sempadan ni susah juga dikawal sebab Sabah, Sarawak, negeri yang berjiranan dengan negara-negara lain seperti di Asia Tenggara. Jadi sempadan maritime, bukan saja sempadan dari segi sempadan darat, harus dikawal dan diketatkan. Nombor dua, sistem kesihatan kita terus berfungsi. Maksud saya sistem pengesanan ataupun contact tracing yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada masa sekarang adalah sangat berjaya dan keupayaan mereka sangatlah tinggi. Kita harus memberikan peluang untuk rakan-rakan sekerja kita di barisan hadapan di Kementerian Kesihatan, di contact tracers dan inspektor kesihatan dan pegawai-pegawai di pejabat kesihatan daerah untuk mendapatkan satu tempoh untuk berehat, beristirahat supaya mereka dapat meneruskan perjalanan kita ataupun kita peperangan kita untuk melawan membendung COVID ni selama beberapa bulan lagi. So yang tu adalah sangat penting untuk memelihara keupayaan sistem kesihatan kita, termasuk rest and resupply. Maksud saya rehat untuk pekerja barisan hadapan dan resupply untuk ujian test kit lah. Kita nak buat kit ujian, kita ada PPE ataupun face mask dan sebagainya, dan face shield kita kena resupply, dan reagent bahan-bahan untuk kita menjaga kesihatan semua orang haruslah dibekalkan semula. Kita buat dua andaian itu yang pertama.
Nazri, untuk soalan Nazri tu, apakah prasyarat? Saya rasa ada dua prasyarat yang penting selepas tu. Nombor satu tu, prasyarat yang pertama tu kita harus meningkatkan tahap kesihatan untuk semua pekerja asing di negara kita. Angka dia sangat tinggi. 2 juta pekerja asing di negara kita yang berdaftar dan semua ni adalah pekerja yang kita boleh katakan mempunyai dokumen. Sekiranya kita tidak memberi tahap kehidupan ataupun tahap just living standards ya, untuk perumahan mereka dan juga akses kepada kesihatan mereka, maka mereka akan merupakan, saya tak nak gunakan perkataan ancaman, tapi mereka dari segi etika, dari segi humanitarian, dari segi moralnya, kita tidak akan mampu menjaga mereka. Negara Malaysia juga ada tanggungjawab dari segi undang-undang untuk menjaga mereka disebabkan kita ada kontrak di antara majikan dengan mereka. Dan ketiga, ada sebab untuk kesihatan awam untuk kita menjaga kesihatan mereka juga. Kerana kesihatan awam untuk mereka pekerja asing adalah untuk menjaga kesihatan awam untuk semua rakyat Malaysia juga. So pada pandangan saya dengan pakar-pakar kesihatan awam yang lain, sistem perumahan termasuk dengan sistem untuk akses untuk kesihatan untuk pekerja asing yang sedia ada di negara Malaysia haruslah dipertingkatkan. Tetapi Nasri, ada ramai juga pekerja asing di Malaysia yang undocumented ataupun tidak mempunyai datang ke Malaysia tanpa izin. Dan masalah ni, kalau kita boleh katakan gunakan istilah masalah ni, adalah salah satu isu yang susah dan rumit sangat untuk diselesaikan. Tetapi kerajaan Malaysia termasuk dengan majikan yang sedia ada di Malaysia, termasuk dengan embassy ataupun kedutaan dari negara-negara yang menghantar pendatang asing ataupun pekerja asing ke negara Malaysia, haruslah bekerjasama untuk mencari satu, kita panggilkan durable solution. Maksudnya penyelesaian yang berjangka panjang. Antara polisi-polisi yang boleh diketengahkan pada masa sekarang, dan semua polisi ni Nazri ada baik buruknya, ada pro and con dan ada kebaikan keburukan dia yang perlu ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, termasuk dengan kedutaan negara lain, termasuk dengan majikan yang sedia ada, dengan pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Antaranya adalah memberikan amnesty ataupun nombor 2, regularization. Maksud lebih kurang macam ni adalah untuk memberikan satu tempoh untuk pekerja asing yang tiada izin untuk mendaftar, dan sebagai syarat untuk pendaftaran tu mereka mungkin perlu memenuhi syarat A, B dan C. Apakah syarat A, B dan C itu terpulang pada budi bicara, terpulang pada perbincangan yang perlu dilakukan. Masalah ni telah berada di Malaysia ataupun isu ni telah berada di Malaysia untuk berdekad-dekad dah isu ni ada di Malaysia tu. Penyelesaian dia rumit. Saya tak janji ada penyelesaian yang senang, tetapi penyelesaiannya mestilah dibawa untuk perbincangan di antara pemegang-pemegang taruh yang berkenaan. Itulah 2 cara untuk kita memelihara kesihatan awam untuk negara Malaysia. Menarik kerana Dr. Koh mengangkat isu governance, isu accountability dan juga isu public social empowerment di semua peringkat pemegang taruh dalam hal menangani kesihatan awam bagi pekerja asing dan juga pekerja tanpa izin. Ini penting untuk kita bergerak ke hadapan, kerana isu ini sudah menjadi satu well-known isu yang kita tidak selesaikan sejak sekian lama. Tetapi bergerak ke hadapan juga Dr. Koh, bagi masyarakat kita sendiri, masyarakat Malaysia, bagaimana kita dapat lesson learn dengan apa yang kita alami sepanjang PKP selama 3 bulan ini, kerana Perdana Menteri semalam juga mengungkapkan bahawa kalau ada kes peningkatan mendadak dalam masa PKP pemulihan ini, kerajaan tidak rasa bersalah ataupun tidak akan melaksanakan PKP diperketatkan bagi lokaliti yang ada kes-kes kenaikan mendadak itu. Jadi bagaimana masyarakat perlu sentiasa beringat bahawa COVID-19 virus ini ada di sekeliling kita, tetapi kalau kita terlepas pandang, kita mengambil mudah, kita tidak berdisiplin, masyarakat tidak mengikuti norma-norma baru yang diperingatkan itu, tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menjelma kluster-kluster baru. Tetapi bagaimana pengalaman lockdown ini mematangkan kita, Dr. Koh? Selepas 3 bulan dah kita ada PKP ni, Nazri, saya rasa secara anekdotal ataupun kita tak ada banyak bukti lah, tapi kalau kita tengokkan cara rakyat Malaysia telah mengambil serius, mengambil berat berkenaan dengan PKP ni, boleh kita katakan amat membanggakan jugalah, sebab tiba-tiba saja kita ada PKP pada 18 Mac.
Dan keputusan itu memang keputusan yang sangat susah untuk kerajaan, tetapi kalau kita tengokkan sejarah sikit, memang keputusan yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk flatten the curve, untuk mengurangkan jumlah kematian, mengurangkan jumlah kes ya untuk COVID ni. So walaupun susah, memang satu polisi kerajaan atau keputusan kerajaan yang amat diperlukan. Dalam 3 bulan yang lepas ni, kita telah mengambil berat tentang PKP ni dengan cara yang sangat baik. Kita jaga kita ya merupakan satu filosofi ataupun falsafah untuk semua rakyat Malaysia, dan kita boleh tengokkan banyak pertubuhan bukan kerajaan ataupun masyarakat ataupun private citizen, rakyat Malaysia sahaja yang telah they stood up. Maksud dia mereka telah mendirikan satu usaha ya yang kita boleh anggapkan sebagai satu usaha seluruh negara. Yeah. So memang membanggakan apabila kita tengokkan reaksi ataupun respons pada satu Malaysia. Tetapi apa yang kita katakan tadi, Nazri, yang dengan saya bincangkan tadi, itu kan amat penting. Kalau kita memang mesti berwaspada sehingga vaksin itu sampai, kita tak boleh lalai, kita tak boleh try, kita tak boleh mengambil ringan oleh kerana 31 Ogos tu tiba-tiba hari kemerdekaan dalam beberapa cara ya, bukan saja kemerdekaan pada tahun 1957, tetapi kemerdekaan mungkin daripada PKP pemulihan. Apabila kita melangkah ke PKP normalisasi sampai vaksin tu ditemui seperti yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dalam fasa normalisasi tu kita memang tak boleh try. Sampai 31 Ogos, dari sekarang sampai 31 Ogos tu kita akan buat satu mindset shift. Yeah. Mindset shift ni kita tak boleh kembali ke yang dulu. Yeah. Kita harus kembali kepada yang akan datang. Dan mindset shift ni amat penting bahawa 31 Ogos tu walaupun sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia, ada kemungkinan besar bahawa rakyat Malaysia tidak boleh merdeka daripada COVID sampai kita ada vaksin. Pandangan Dr. Koh dari aspek kesihatan awam Malaysia dan juga yang diketuai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, adakah kita menjangkakan bahawa kalau ada pun syarikat ataupun negara yang dapat mengeluarkan vaksin ini dalam masa 12 ke 24 bulan akan datang atau lebih dari itu, Malaysia antara negara akan menerima dan akan diperolehi oleh kebanyakan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja asing jika vaksin ditemui? Pandangan Dr. Koh. Terima kasih Nazri. Bukan saja vaksin yang Malaysia memerlukan, bukan saja vaksin, tapi kita perlukan ubat. Sekiranya ada rawatan untuk COVID, maka kita boleh sampai ke fasa normalisasi tu mungkin dengan lebih cepat. Nombor 3 tu vaksin tu nombor 1, nombor 2 tu ubat-ubatan, nombor 3 tu diagnostik. Maksud dia apakah mesin ataupun kit ujian untuk kita mencari siapa-siapa yang ada COVID. Dalam 3 benda ni kita boleh katakan global public goods. Maksud dia harta benda seluruh manusia sejagat ataupun harta benda sejagat ataupun harta benda sedunia. Ini merupakan harta awam. Ini bukan harta untuk sesuatu syarikat atau eksklusif sesuatu negara bagi sahaja. pihak tertentu. Bukan eksklusif. Tidak boleh. Betul Nazri. Tidak boleh. Secara etik, secara moral, secara undang-undang, secara prinsip kesihatan awam, berdasarkan prinsip-prinsip yang tersebut, ya tak perlulah saya bagi syarahan ya pasal prinsip-prinsip satu persatu, tapi berdasarkan prinsip-prinsip yang tersebut, harta untuk vaksin ataupun ubat ataupun kit-kit ujian ni merupakan harta awam. Jadi adalah amat tidak adil dan amat bahaya sekiranya harta ataupun hak ya untuk vaksin tu diberikan kepada satu syarikat sahaja. Apakah peranan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kita katakan debat antarabangsa ataupun bahas antarabangsa ni? Pada permulaan wabak COVID-19 ni ada banyak tumpuan diberikan kepada respons di dalam negara-negara seperti Korea Selatan ataupun Taiwan ataupun Singapura ataupun di Malaysia. Tetapi respons tersebut di dalam sempadan negara sahaja. Memanglah patut sebab Kementerian Kesihatan Malaysia bertanggungjawab untuk rakyat Malaysia sahaja, bukan untuk rakyat negara lain. Yang itu memang kepatutan. Tetapi dalam fasa kedua untuk respons sedunia ni haruslah amatlah penting kalau Kementerian Kesihatan Malaysia termasuk dengan kerajaan Malaysia termasuk dengan masyarakat Malaysia. Kita tak boleh abaikan tanggungjawab kita bagi semua kat Kementerian Kesihatan. Sebab ini pun tanggungjawab kita semua rakyat Malaysia untuk menilai apakah kes ya, apakah sebab-sebab untuk Malaysia menuntut hak-hak kita kepada harta awam seperti vaksin.
Maka dalam fasa kedua tu kita harus melakukan mungkin dua perkara. Nombor satu, bekerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti ASEAN, ya, antaranya untuk membuat penyelidikan seperti di negara Thailand. Kalau kita boleh menyokong penyelidikan mereka adalah langkah yang paling yang baik. Nombor dua, kalau kita ada manufacturing capacity ataupun capacity untuk pembuatan ataupun penghilangan. Penyelidikan tu tahap pertama. Tahap kedua tu kita harus ada kilang untuk mengeluarkan vaksin tu. Berapa banyak vaksin? 7.7 bilion unit vaksin tu untuk semua manusia di dunia. Penghilangan tu adalah tahap kedua. Tahap ketiga tu pengedaran. Pengedaran tu kita di Malaysia tu harus membuat satu ketetapannya. Kalau kita ada 100,000 dos vaksin yang pertama, siapakah yang akan dapatkan dos vaksin tersebut? Dan perbahasan ataupun perbincangan untuk pengedaran tu, siap kelompok mana yang dapatkan vaksin tu dulu, merupakan perbincangan yang amat rumit, amat susah, akan menimbulkan pelbagai soalan. Tetapi mungkin persoalan-persoalan tersebut harus ditimbulkan sekarang. Betul. Supaya kita boleh membuat satu perbahasan. Izinkan saya mengakhiri, Nazri, dan mengatakan bahawa kalau Malaysia tidak menuntut hak kita di sektor antarabangsa, maka mungkin Malaysia ataupun negara-negara low and middle income ataupun berpendapatan rendah ataupun sederhana seperti Malaysia mungkin akan diketepikan kerana rata-rata penyelidikan dan kilang-kilang untuk membuat ubatan dan vaksin tu rata-ratanya di negara yang berpendapatan tinggi seperti di benua Eropah. Sekiranya Malaysia tidak melibatkan diri di dalam perbahasan ataupun perbincangan antarabangsa, ada kemungkinan kita akan diketepikan. Saya tidak mahu langsung Malaysia diketepikan. Terima kasih Dr. Koh. Itu topik kita seterusnya Dr. Koh. Menarik sekali bagaimana negara kita perlu berada di kelompok yang berada di barisan hadapan mendapatkan vaksin jika vaksin dapat dikeluarkan dalam hal mengedar dan juga menghilangkan vaksin kepada negara-negara pendapatan tengah dan juga pendapatan kurang ini untuk memastikan ia tidak hanya dimonopoli oleh negara-negara kaya terutama di Eropah dan juga Amerika Syarikat. Terima kasih Dr. Koh atas masa yang diberikan dalam perbahasan kita dalam norma baru Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Penting untuk kita mendebat dan juga membuat analisa untuk memastikan kita sentiasa berada di lengkuk untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sekian sahaja agenda Awani pada malam ini. Rakaman kami lakukan di World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Sekian sahaja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.